Kalau Imam Syafi'i, ya, dan jadi imam di situ, lagi-lagi dari sempurna. Seorang pencuri datang rumah saya, dia curi rumah saya. Lepas itu pencuri itu minta tolong dengan orang yang kena curi. 2 orang PKR kena beli, 1 orang DAP kena beli. Kalau tak, masih dari kerajaan kan. Kalau rakyat tak nakkan perkhidmatan kita, tak boleh paksa. Kerana ini maknanya kita nak beramal. Pandangan Datuk Seri apabila kerajaan mengadakan perjanjian bersama Pakatan Harapan. Seorang pencuri datang rumah saya, dia curi rumah saya. Lepas itu pencuri itu minta tolong dengan orang yang kena curi. Mari, saya bagi bilik yang kecil, yang besar ni saya punya. You masuklah sini. Budaya apa itu? Itu rumah kita. Yang kena curi, yang pencuri ni minta tolong dengan yang kena curi. Is that the values dalam Islam? Is that the value dalam kita nak lahirkan di kalangan umat kita? Jadi saya yakin keadaan ini petunjuk kepada umat di negara ini. Jangan hanya salahkan ahli politik. Pilihan raya akan datang, pastikan ada seumpama ini, jangan oleh kerana mereka wakil UMNO, oleh kerana mereka wakil Bersatu, oleh kerana parti ini, parti itu, tolak mereka. Kerana kita ada hak sebagai pengundi. Jangan hanya kata, oh inilah orang politik, muak saya nak dengar cakap dia. Landasan membolehkan mereka mengubah keadaan ini tidak akan berulang dan berlaku di pentas pilihan raya masa mengundi nanti. Tunaikan tanggungjawab sebaik mungkin. Undilah calon dan tokoh pimpinan yang boleh membawa perubahan kebaikan kepada umat dan juga negara ini. Jangan hanya oleh kerana kita nampak, oh yang itu lambangnya bulan, yang itu lambangnya keris, yang itu lambangnya roket. Kita terikat bukan dengan kandungan isi amalan, kita terikat oleh kerana ini lambang ini. Jadi sepatutnya umat dah dibagi petunjuk oleh Rasulullah Ta'ala. Tunaikanlah tanggungjawab. Saya merayu sungguh untuk kebaikan negara dan kebaikan rakyat di negara ini. Mengapa Warisan tidak menandatangani perjanjian MOU? Well, pertama saya tak nak terikat dengan apa yang terkandung. Kalaulah MOU itu persefahaman untuk reform sistem, tapi you sign, you bagi dengan saya. Ada ikatan dia. Jadi macam mana kita nak berjuang? Kita sebagai pembangkang, check and balance kena ada. Ya? Ya, kalaulah imam itu bacaan dia tak betul tauhid, dia bacaan Fatihah, dia bacaan rukun dia tak tunaikan, makmum di bawah ada MOU, jangan tegur saya. Entah adalah berkat dia lebih afdal, ya. Kalau Imam Syafi'i, ya, dan jadi imam di situ, lagi-lagi dari sempurna. Jadi bacaan dia okey, lepas itu kita teruskan. Jadi ada tegur menegur, ya, seumpama itu. Pasal itu dia katakan parlimen yang ada untuk kita bahaskan dasar hala 7. Who is going to check and balance? Dasar landasan. Bayangkan, kali ini rancangan Malaysia keempat saya bahas 400 bilion duit kita belanja. Biasa rancangan ke-11, ke-10, ke-9 200 bilion saja, 100 bilion lebih. Ini dah 2 kali ganda lebih. Ke mana duit ni? Kita kena cek. Ini duit bukan kita punya, ini rakyat. Ini negara kita punya duit. Takkan kita nak tak apalah pasal saya dah sign memorandum. Tak boleh. Saya ingat kalau sebenarnya kerajaan yang ada pada hari ini bawah Perdana Menteri Ismail Sabri, kawan lama saya, beranggapan bahawa untuk penyatuan keluarga Malaysia, untuk kepentingan rakyat dan negara, tak payah letak syarat-syarat nak kena sign, lepas tu bagi kat saya. Tak apalah, bagi saya kalau untuk kepentingan rakyat, bantu rakyat. Jangan sign memorandum nak bantu rakyat. Oleh kerana kita ada political ni gain, then you sign it. Lepas tu baru rakyat dapat bantuan. Kalau kita fikirkan rakyat, tak ada batasan, tak ada halangan. Kita nak beramal. Maknanya kita bantu rakyat. Tak harus ada terikat jiwa kita. This is not because of memorandum. This is not because of political. Umat di kawasan luar bandar ni memerlukan bantuan air, makanan, sekolah, perubatan. Takkan oleh kerana dia pembangkang. Masa saya jadi kerajaan, masa saya menteri di pusat, saya jaga marah, lepas itu ada beasiswa. Saifuddin Nasution punya anak. Saifuddin Nasution Setiausaha Agung PKR. Apply, saya beritahu dan ke pengarah bagi beasiswa anak dia.
Ustaz Najimuddin yang berhormat Bali PAS di Kedah minta buat jalan. Ada yang bising dalam UMNO, kenapa you bagi dengan dia PAS? Saya beritahu yang jalan ni bukan PAS. Yang jalan ni orang Kedah, umat berjalan jalan raya. Kita nak beramal, jangan ada landasan. That's how you, begitulah caranya, kaedahnya kita nak membangun negara kita. Adakah Datuk Seri bersetuju dengan pelaksanaan undi 18? Masa saya Ketua Menteri, bila rang undang-undang ini diputuskan oleh Kerajaan Pusat dan dibentangkan di Kabinet, Sabah merupakan di antara pertama yang membawa rang undang-undang ini, dah lulus dah. Sekarang di peringkat negeri Sabah ni, kita boleh pakai rang undang-undang itu, cuma menunggu SPR dan juga Parlimen luluskan. Ya, mananya kita dah sepakat. Pasal apa? Kita sudah 18 tahun ni satu usia yang saya yakin bahawa mereka ni ada kematangan. Jangan anggap 18 tahun ni tak ada kematangan. Kita selaku umat manusia, macam mana kita nakkan supaya regenerasi anak-anak muda untuk bukan hanya menentukan siapa pilihan mereka, siapa menjadi kerajaan yang ada. Kalau kita tak bimbing mereka, kalau kita tak mendedahkan di peringkat 18 tahun, ada yang bimbang masih form 5 ke form 6 ke, yang kita anggap dia matang, dia pandai, SPM, STPM dia boleh lulus, takkan tak boleh. Ini masa depan mereka. Jadi saya rasa 18 tahun ini kita dah luluskan di peringkat Sabah. Jadi saya amat menyokong supaya perkara ini dapat kita selaraskan. Cuma dia kalaupun secara automatik kita kena selaraskan, SPR akan sedikit sebanyak mengambil masa. Tak boleh secara automatik. Si Omar dah automatik 18 tahun. Tapi dia mengundi ke mana? Takkan sampai kalau kita tak daftar dia, tak selaraskan data itu, mungkin 10 pusat daerah mengundi, dia ulang kali, adun dia undi juga, adun ni pun dia undi, susahlah. Automatik tapi berdaftar. Apa perasaan Datuk Seri selepas tidak lagi menjadi Ketua Menteri? Persoalan tentang kita bagaimana rasanya sebagai seorang ahli politik yang dahulu bekas Ketua Menteri, selepas itu tak ada jawatan, tak jadi masalah. Ya, bagi kita, kena kita tawarkan diri kita. Kalau rakyat nakkan perkhidmatan kita, alhamdulillah. Kalau rakyat tak nakkan perkhidmatan kita, tak boleh paksa. Kerana ini maknanya kita nak beramal. Masakan mungkin kita nak paksa masyarakat umat untuk menerima perkhidmatan kita, sedangkan rakyat tak dapat menerima. Tapi dalam pada itu, sebenarnya kalau di sikit perjalanan politik yang ada di peringkat Sabah, ianya kalau dilihat dari segi jumlah kursi yang ada, ya, sepatutnya saya masih menjadi Ketua Menteri, kena parti yang bertanding dan mempunyai kursi yang cukup besar dalam pilihan raya yang telah lalu ialah Warisan. Selain daripada 26, saya ingat 26 kursi Warisan yang kita menang, dan di samping itu ada 6 daripada itu, ada 22, ingat 22 23, saya tak ingat, 6 daripada kursi DAP menggunakan lambang Warisan. Jadi hampir 29 saya ingat, ya, yang kita menang atas sedikit lambang Warisan dalam pilihan raya yang terlalu. Manakala UMNO hanya dapat 14, Bersatu hanya dapat 11, PBS hanya dapat 7, STAR dapat 6. Mereka bertumbung dalam pilihan raya. UMNO lawan dengan Bersatu, PBS lawan dengan STAR. Tapi oleh kena perkara-perkara yang tidak begitu sihat, mereka terpaksa bergabung, ya, untuk membentuk kerajaan. Kalau kita melihat dari segi kerangka perundangan Sabah, iaitu a single party who win the election, itu merupakan, dan seorang pemimpin ketua parti itu sepatutnya menjadi Ketua Menteri, ya. Dan UMNO, Datuk Bong Mokhtar bukan ketua parti, dia ahli majlis tinggi. AJJ bukan ketua parti, dia hanya ahli majlis tinggi Bersatu. Yang ketua parti ialah saya, Presiden Warisan, Maximus, dia Presiden Bersatu, tapi dia tak tanding adun. Dia cuma tanding Parlimen, manakala Jeffrey Kitingan, dia ketua parti. Dia cuma dapat 6 pula. Ya, kita dapat 20 lebih, ya, sepatutnya lah. Tapi saya tak nak heret pergi mahkamah. Kerana itu menampakkan bahawa kita nak tunjukkan, it's not because we are greed, we are driven dengan nafsu kita sehingga bawa pergi mahkamah. Pandangan Datuk Seri berkenaan pergolakan politik di Melaka. Apa yang berlaku di Sabah inilah amalan mereka juga.
pujuk sana beli sini, kan? 2 orang PKR kena beli, 1 orang DAP kena beli. Kalau tak masih lagi kerajaan, kan? Lepas itu disalahkan kita pasal COVID. Siapa yang melakukannya, itu yang kita kena belajar daripada itu. Jadi ini yang mengukur manusia ni dari amalan dia, kebenaran di situ, bukan daripada mulut manis sedap telinga mendengar suara-suara untuk rakyat, untuk negara, tapi amalan itu diukur, ya, perbuatannya. Jadi saya bimbang keadaan ini berlaku, dan ini pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada umat siapa yang melakukannya, pasal apa berlaku ni, apa penyebab dia. Jadi kita mengukur keadaan itu. Ini perundangan yang ada. Dewan Undangan Negeri dah minta supaya bubar. Satu, lepas itu TYT pun dah setuju memperlakukannya. Tapi dalam keadaan COVID yang berlaku, ada landasan lain. Ya. Mungkin contohnya, dalam pilihan raya dia ada 90 hari, kalau tak silap 60 hari ke 90 hari. Ya, untuk delay the elections. It doesn't have to be done now. Mungkin tahun depan. Ataupun seperti apa yang berlaku, dia akan darurat. Ya, darurat. Saya bimbang. Kalau tak ada darurat di Melaka supaya menghalang pilihan raya diadakan awal, Sarawak dah lama dah. Dalam perlembagaan dah overdue dah. Kan? Sepatutnya diadakan pilihan raya. Kalau pilihan raya Melaka boleh diadakan, Sarawak tak diadakan, rakyat di situ mempersoalkan. Kenapa ada perbezaan undang-undang di Semenanjung dengan Sarawak pula? Kan? Jadi saya harap sungguh ada kewarasan, ada kebijaksanaan pimpinan untuk meletakkan option apa yang ada. Ya. SPR boleh katakan bahawa, tapi pembubaran itu telah diumumkan. Tapi kalau ada warta untuk katakan bahawa ini juga declare darurat, maka pilihan raya tak perlu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Itu pandangan saya, bukan cadangan saya. Nanti orang cakap pula saya campur tangan. Nanti orang bilang, mana cadangan yang baik, ya? Kalau perlu dilakukan, ya. Di sini yang saya haraplah, kita berdoa. Ya, saya tak nak campur. Ini pilihan raya kecil. I'm preparing for PR15. Yang penting yang besar, bukan yang ini. Kita yang